Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 23 Februari 2023 bersama saya Pia Nadia. SPRM tidak menolak akan ada lagi pendakwaan berkaitan program Jana Wibawa yang telah menyaksikan dua individu dihadapkan ke mahkamah. Ketua Pesuruhjayanya Azam Baki berkata beberapa kertas siasatan sedang disiapkan untuk diserahkan kepada pejabat peguam negara. Jadi saya tidak menolaklah mana-mana pihak pun, bukan kata pemimpin, mana-mana pihak sekiranya terlibat dalam menerima suapan untuk suatu perkara yang menyalahi akta kita, maka mereka akan disyadangkan bertuduhan di mahkamah. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin merupakan antara suspek yang sedang disiasat berhubung Jana Wibawa, inisiatif Kerajaan Perikatan Nasional untuk membantu kontraktor Bumiputra yang terjejas akibat COVID-19. Terdahulu, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad, didakwa atas 4 pertuduhan rasuah berkaitan Jana Wibawa. Bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan yang turut didakwa atas pertuduhan rasuah mendakwa partinya menjadi mangsa pendakwaan terpilih. SPRM ini kita menjalankan siasatan cara profesional dan kita bergantung kepada aduan dan juga maklumat yang diterima. Bila kita terima satu aduan dan maklumat dan juga ia ada mengandungi unsur-unsur kesalahan jenayah terutama sekali di bawah akta kami, maka siasatan kita akan jalankan. Jadi MACC saya tegaskan lagi sekali lah, seperti mana saya sebut sebelum ni, kita bukan satu alat untuk mana-mana parti politik dan sebagainya. Kita menjalankan siasatan berdasarkan pada keterangan yang adalah. So tidak ada siasatan terpilih ataupun pendakwaan terpilih dalam isu ini. Dalam pada itu, Azam turut mengesahkan pihaknya telah menahan individu yang mendakwa SPRM menawarkan 10 juta ringgit kepada Wan Saiful. Wang itu didakwa sebagai pertukaran untuk menganiayai bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Walaupun saya tahu dia telah membuat permohonan maaf dalam Facebooknya, namun demikian ini satu perkara yang saya tegaskan lagi sekali, saya secara peribadi tidak ampunkanlah orang begini yang merosakkan reputasi SPRM dengan membuat tuduhan yang liar. Kalau nak cakap cara joknya, mana saya nak ambil 10 juta nak bagi kepada Wan Saiful Wanjan. Sebelum ini, satu video berdurasi 44 saat tersebar di Twitter yang memaparkan seorang lelaki mendakwa SPRM menawarkan 10 juta ringgit kepada Wan Saiful. Muhammad Syafiq Abdul Halim yang mendakwa dirinya sebagai penyelidik bebas kepada ahli parlimentasi Gelugu itu kemudian memuat naik permohonan maaf kepada SPRM dan mendakwa telah tersilap cakap. Siasatan SPRM ke atas 300 juta ringgit yang didakwa diterima Bersatu sebagai sogokan dilaporkan telah mengesan keganjilan melibatkan wang 50 juta ringgit. Sumber memberitahu utusan Malaysia, SPRM sedang mengesan sama ada wang itu digunakan untuk membiayai kempen PRU Bersatu atau masuk ke poket sendiri. Bagaimanapun, tiada butiran lain didedahkan sumber berkenaan. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan sumber SPRM yang mendakwa Bersatu menerima sumbangan daripada 10 kontraktor yang menerima pelbagai projek ketika parti itu menjadi kerajaan. Menurut sumber, jumlah sumbangan disyaki melebihi 300 juta ringgit dan dipercayai berkaitan dengan pakej rangsangan era pandemik Kerajaan Perikatan Nasional. Siasatan juga membawa SPRM untuk membekukan 2 akaun Bersatu berjumlah 40 juta ringgit dipercayai baki daripada 300 juta ringgit tersebut. Utusan Malaysia melaporkan 260 juta ringgit yang lain didakwa telah dibelanjakan untuk membiayai kempen pilihan raya Bersatu. Sementara itu, akhbar tersebut juga melaporkan bahawa sumber SPRM mengesahkan bahawa kertas siasatan bagi kes tersebut hampir selesai sementara menunggu proses siasatan beberapa pemimpin parti itu. Beberapa pemimpin Bersatu, termasuk Ketua Penerangannya Wan Saiful Wanjan, telah didakwa atas pertuduhan rasuah minggu ini dalam kes berasingan yang melibatkan Jana Wibawa.
Berita seterusnya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendakwa pertuduhan ke atasnya kerana dienggan menyokong bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Presiden muda itu membuat dakwaan tersebut semasa memberi keterangan membela diri terhadap 4 pertuduhan jenayah menyeleweng dana bersatu. Semasa pemeriksaan balas dari Peguam Bela Utama Gobind Singh Deo, Syed Saddiq ditanya pandangannya mengapa dia didakwa atas pertuduhan tersebut. Dalam keterangannya, Syed Saddiq berkata, tuduhan ke atasnya berikutan dia enggan menandatangani akuan bersumpah menyokong Muhyiddin semasa peristiwa langkah Sheraton pada 2020. Syed Saddiq dalam keterangannya turut menyifatkan perkara itu sebagai sesuatu yang salah. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu merupakan Ketua Armada Bersatu ketika itu dan didakwa telah menyelewengkan dana parti sebanyak 1.2 juta ringgit. Semasa soal balas, pihak pendakwaan juga menuduh Syed Saddiq berbohong dan menyalahgunakan kedudukannya dengan meminta anggota armada untuk memindahkan dana sayap parti itu ke akaun pribadinya. Dia bagaimanapun menafikan tuduhan itu. Mahkamah pada 28 Oktober tahun lalu memerintahkan ahli Parlimen Muar itu membela diri atas satu pertuduhan bersubahat dalam pecah amanah jenayah, penyelewengan aset dan 2 tuduhan pengubahan wang haram berkaitan dana bersatu. Kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Meng menjelaskan tidak ada salahnya untuk negara belajar daripada pakar perumahan Singapura. Menurutnya, kementerian itu juga sebelum ini pernah menjalankan perkongsian dengan beberapa negara lain, termasuk Korea Selatan dan Australia. KPKT sentiasa bersikap terbuka untuk makluman ahli-ahli yang berhormat. Kita mengambil kira pelbagai cabaran yang sering berlaku dalam industri perumahan. KPKT sedang berusaha dan meneroka inisiatif baru untuk menambah baik sektor perumahan di Malaysia. Ini termasuk mengadakan sesi perkongsian pengalaman, pengetahuan dengan pelbagai agensi di dalam ataupun di luar negara. Asalkan ia dapat membawa manfaat kepada rakyat dan negara, Kerajaan Perpaduan akan mengambil sikap tawaduk dan penuh rendah diri untuk belajar tak kira dari mana dan tak kira dari siapa. Nga turut menjelaskan penglibatan Malaysia dengan HDB Singapura dimulakan sejak tahun 2015. Terdahulu ahli Parlimen Setiu Syahari Zulkirnain Abdul Kadir mempersoalkan rasional membawa masuk pakar perumahan Singapura sedangkan negara mempunyai pakar perancangan bandar tempatan. Beberapa pihak sebelum ini mengecam Nga dengan mendakwa dia mempunyai agenda perkauman untuk menindas masyarakat Melayu Islam apabila mengumumkan mahu menjemput pakar perumahan negara jiran itu. PH mungkin perlu berunding dengan sekutunya dalam kerajaan iaitu BN jika pejuang ingin menyertai gabungan itu, kata Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub. Ini kerana pertemuan di WTC Kuala Lumpur baru-baru ini memutuskan supaya PH dan BN tidak menjalinkan kerjasama baru dengan mana-mana gabungan atau parti lain. Menurut laporan utusan Malaysia, Salahuddin berkata berdasarkan pengalaman, PH akan menunggu sekiranya Presiden Pejuang Mukhriz Mahathir memohon mengadakan pertemuan rasmi. Selepas itu katanya baru keputusan akan dibuat oleh PH atau perbincangan dibuat bersama BN terlebih dahulu. Salahuddin mengulas laporan mengenai pertemuan pemimpin PH Kedah, Mahfuz Omar dengan Mukhriz baru-baru ini, di mana Presiden Pejuang itu menyatakan hasrat untuk bekerjasama dengan PH dalam PRN akan datang. Selain itu, Mukhriz turut dilaporkan mengadakan pertemuan dengan pemimpin PAS Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor. Mahfuz berkata dia telah mencadangkan agar Mukhriz dan Setiausaha Agung Pejuang Amaruddin Hamzah mempertimbangkan untuk menyertai amanah. Bekas Menteri Besar Kedah itu bagaimanapun dinasihatkan untuk membincangkan hala tuju kerjasama tersebut dengan pengerusi PH Anwar Ibrahim. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Enadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com.
Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.